Salam sejahtera, saya Olvijen Wilfred, saya berumur 18 tahun dan saya berasal daripada Tamparu di Sabah. Saya merupakan pelajar PPI SMP ambilan Jun 2022 dan option saya ialah Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan kelas saya ialah BMSK 1. Hari ini saya akan membentangkan topik keutuhan wacana yang telah kami dapat daripada artikel yang telah kami perolehi daripada Google. Di dalam keutuhan wacana ini, saya akan berkongsi tentang kohesi dan koheren, keutuhan semantik dan juga keutuhan leksikal. Manakala keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi pula akan saya kongsikan selepas saya berkongsi. Pengenalan. Keutuhan merupakan keadaan yang sempurna, yaitu tidak rosak atau kuku. Wacana pula bermaksud ucapan, pertuturan, percakapan, dan keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Oleh yang demikian, keutuhan wacana adalah aspek yang melihat penggunaan konsep kohesi dan juga koheren untuk membentuk keutuhan di dalam suatu penulisan akademik. Keutuhan wacana turut bergantung dengan penggunaan keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan juga keutuhan fonologi agar ia memberi makna atau maksud sebenar bagi sesuatu pengucapan atau tulisan yang hendak disampaikan. Seterusnya, kohesi. Kohesi merupakan wujudnya tautan atau pertalian, yaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Ia juga menunjukkan tautan antara ayat-ayat yang digunakan yang bersebelahan atau berturutan. Manakala koheren pula merupakan urutan yang yaitu kesinambungan idea yang mana ia menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna yang dapat difahami oleh pembaca. Koheren juga boleh difahami sebagai kesatuan yang kelihatan di antara keseluruhan ayat-ayat yang digunakan. Di dalam artikel yang telah kami kaji, kohesi dan koheren, kedua-dua konsep ini digunakan, yaitu koheren. Bagi koheren dapat dilihat di dalam artikel tersebut mempunyai kesinambungan idea daripada pendahuluan kepada isi dan juga adanya penutup dalam penulisan tersebut. Manakala kohesinya pula wujudnya keserasian hubungan di antara ayat pertama kepada ayat kedua dan begitulah seterusnya. Yang pertama, keutuhan semantik. Semantik merupakan salah satu cabang yang linguistik yang penting, serta ia berkaitan dengan makna perkataan, struktur ayat, dan juga simbol. Semantik membina hubungan di antara perkataan-perkataan yang bersebelahan dan memperjelas pengertian ayat sama ada makna perkataan secara literal atau kiasan. Keutuhan semantik terbahagi kepada 5 jenis hubungan, yaitu hubungan yang pertama, hubungan syarat akibat, yang kedua, hubungan syarat hasil, yang ketiga, hubungan latar kesimpulan, yang keempat, hubungan perbandingan, dan yang kelima, hubungan ibarat. Dalam artikel tersebut kami telah mendapati beberapa jenis keutuhan semantik, yaitu keutuhan yang pertama, hubungan sebab akibat. Dalam artikel tersebut sebabnya ialah selain itu kajian yang dijalankan oleh Bakar 2015 mendapati bahwa gabungan elemen ketakutan dan emosi dalam pengiklanan media tentang bahaya merokok adalah strategi yang baik untuk digunakan. Ayat ini merupakan sebab dan akibatnya pula strategi ini berkesan dalam meningkatkan pengetahuan responden tentang kesan merokok. Hubungan yang kedua ialah hubungan syarat hasil. Dalam perenggan ini, syaratnya ialah pengiklanan dalam kempen tak nak merokok. Hasilnya mempengaruhi para remaja yang merokok untuk berhenti merokok. Untuk yang kedua pula ialah
Syaratnya ialah remaja yang terlibat dalam kajian. Hasilnya berhenti merokok selepas melihat pemaparan imej ngeri di kotak rokok seperti grafik kanser mulut, sakit jantung, dan lain-lain lagi. Seterusnya kita beralih kepada hubungan latar kesimpulan. Dalam artikel tersebut terdapat ayat yang merupakan latar yang menunjukkan hubungan latar dan kesimpulan. Latarnya ialah kampanye taknak merokok menjadi tidak berkesan akibat daripada inovasi yang tidak dapat diterima oleh mereka yang merokok. Manakala kesimpulannya pula, para perokok yang memiliki ketagihan melampau melihat keputusan berhenti merokok sebagai suatu yang tidak rasional sekaligus terus merokok. Dan yang terakhir ialah hubungan perbandingan. Perbandingan dapat dilihat dalam kedua-dua perenggan yang terdapat dalam artikel tersebut, yaitu perenggan yang pertama dan perenggan yang kedua, yang mana di perenggan pertama, hasil kajian yang telah didapati oleh beberapa para pengkaji, yaitu Hasali, Muhammad Hanif Saleh, itu berbeza dengan hasil kajian ataupun dapatan kajian yang telah dilakukan oleh Osman dan juga Azharuddin pada yang dapat kita lihat pada perenggan kedua. Jadi dalam artikel ini ataupun dalam perenggan ini dapat dilihat terdapatnya perbandingan, hubungan perbandingan yang digunakan. Oke, seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini melibatkan pertautan di antara perkataan atau frasa secara semantik ataupun makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan ini turut dapat menjadi satu bentuk kemahiran yang dapat ataupun mampu menarik minat pembaca dengan cara menyusun atur wacana dengan bermakna. Terdapat 6 jenis keutuhan leksikal, yaitu sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, pengulangan, dan juga pembuka dan penutup. Keutuhan leksikal yang telah kami dapati daripada artikel yang telah kami kaji ialah antonim. Oke, antonim merupakan perkataan yang berlawanan. Oke, sebagai contoh, merokok dan tidak merokok. Itu merupakan salah satu contoh antonim yang terdapat dalam artikel tersebut. Oke, seterusnya hiponim. Hiponim seperti contoh pangkalan data, yaitu Science Direct, Scopus, dan Google Scholar. Media cetak, akhbar dan majalah, media sosial, Facebook dan Twitter, aplikasi atas talian, yaitu WhatsApp, WeChat, dan Telegram. Itu merupakan hiponim. Oke, seterusnya pengulangan. Pengulangan merupakan perkataan yang digunakan secara berulang-ulang dalam sesuatu perenggan ataupun ayat. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam perenggan yang terdapat dalam artikel ini, perkataan kajian digunakan secara berulang-ulang dalam perenggan tersebut. Ini juga perenggan ini juga seperti perkataan campaign. Perkataan campaign diulang beberapa kali dalam perenggan tersebut. Oke, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya, yaitu Emily Rina, untuk membentangkan topik yang seterusnya. Oke, seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merujuk kepada hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal, yaitu yang pertama penanda rujukan, yang kedua penanda penggantian, ketiga elipsis, dan yang keempat ialah penanda penghubung. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal yang telah kami jumpa di dalam artikel tersebut. Contohnya ialah penanda rujukan. Penanda rujukan yang terdapat dalam artikel tersebut ialah kaidah kajian. Kaidah kajian ini telah ditukarkan kepada perkataan ini untuk menjadi penanda rujukan kepada ayat yang sebelumnya. Oke, selain itu ialah penanda penggantian. Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja, dan klausa.
Terdapat 3 jenis penanda penggantian, yaitu penanda gantian nominal, verbal, dan klausa. Pertama ialah penanda gantian nominal. Penanda gantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Yang kedua ialah kata nama verbal, yaitu kata yang melibatkan penggantian terhadap kata kerja atau frasa kerja. Dan yang terakhir ialah penanda gantian klausa, yaitu melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Kami telah menjumpai penanda gantian verbal dalam artikel tersebut, yaitu beberapa medium telah digunakan seperti talian hotline, laman web KKM, penerbitan bahan-bahan bercetak dalam hebahan maklumat berkenaan SERS kepada masyarakat seperti brosur dan poster, di samping kerjasama dengan pihak media menerusi laporan harian yang dihantar dari semasa ke semasa. Penanda strategi perhubungan awam dan media massa ini adalah merupakan penanda gantian verbal. Seterusnya ialah penanda penghubung. Penanda penghubung bertujuan menyatakan pelbagai jenis hubungan. Terdapat 6 jenis penanda penghubung, yaitu penguraian, pengembangan, penambahan, tentangan, musabab, dan tempo. Kami telah menjumpai beberapa dalam artikel tersebut seperti penguraian. Penguraian ialah penanda penghujung yang bertujuan membuat hubungan penguraian. Dalam artikel tersebut kami telah menjumpai selain itu dalam artikel tersebut. Selain itu ialah pengembangan ide. Pengembangan ide bertujuan untuk membuat hubungan pengembangan terhadap sesuatu ide. Contoh dalam artikel tersebut ialah oleh itu. Oke, seterusnya ialah tentangan. Tentangan bertujuan membuat hubungan yang memperlihatkan pertentangan ataupun keadaan sebaliknya. Dalam artikel tersebut, kami telah menjumpai walau bagaimanapun. Selain itu, kami juga telah menjumpai musabab, yaitu bertujuan untuk membuat hubungan yang memperlihatkan kesan atau akibat. Contoh dalam artikel tersebut ialah maka. Seterusnya ialah tempo. Tempo bertujuan untuk membuat hubungan yang memperlihatkan tempo atau turutan. Contohnya, dalam artikel tersebut kami telah menjumpai perkataan pertamanya yang menunjukkan tempo hubungan, yaitu turutan. Oke, yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Keutuhan jenis ini dapat dilihat dalam wacana dari segi hentian suara, nada, dan intonasi suara. Keutuhan fonologi terbagi kepada 3, yaitu dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, dan arahan. Dalam artikel yang telah kami dapat, kami telah menjumpai satu contoh keutuhan fonologi dari segi pernyataan, yaitu hasil kajian Saleh dan lain-lain pada tahun 2012 ini jelas seiring dengan dapatan kajian oleh San, Ahmad, Hasan, dan Syamsuddin 2015, di mana sejumlah 88% responden, yaitu peratusan tertinggi, menyatakan bahwa mereka paling banyak terdedah kepada iklan kanker serviks melalui saluran media television. Dan secara keseluruhan dalam artikel ini kami telah mendapati bahwa keutuhan fonologi dari segi pernyataan adalah yang terbanyak dalam artikel tersebut. Oke. Sekian dan terima kasih. Selamat sejahtera kepada pensyarah penulisan akademik, yaitu Dr. Widayati Harun serta rakan-rakan. Nama saya Ikrama bin Abdul Rashid. Saya merupakan pelajar PPI SMK ambilan Jun 2022 dan merupakan option BM SK1. Hari ini, saya akan berkongsi tentang topik keempat penulisan akademik, yaitu kemahiran membuat rujukan. Membuat rujukan, kita ada 3 bahagian, iaitu rujukan dalam teks, senarai rujukan, suntingan daripada teks. Rujukan dalam teks ataupun citation, saya akan memberikan contoh. Dalam petikan ini, campaign didefinisikan oleh Abdullah 2002 sebagai salah satu kaedah komunikasi yang digunakan secara meluas bagi tujuan melangkaui khalayak sasaran menerusi strategi pemujukan. Kita dapat lihat bahawa nama Abdullah telah diletakkan di bahagian paling depan, paling di hadapan, dan fakta ataupun info telah diletakkan di belakang. Maka ayat tersebut merupakan fokus kepada penulis kerana nama penulis terletak di bahagian hadapan. Ini untuk petikan ini. Namun,
Kita bergerak kepada petikan yang seterusnya. Kita dapat lihat, pendekatan ini merupakan kaedah yang meninjau secara sistematik, di mana data penyelidikan sedia ada akan dikaji, dinilai, dan dirumuskan dengan teratur oleh Haibat, Maes, dan Okena 2013. Kita dapat lihat bahawa fakta diletakkan di bahagian hadapan, kemudian nama penulis. Dan kita dapat lihat juga bahawa aturannya ialah fakta kemudian penulis. Kita boleh lihat bahawa info telah difokuskan. Tidak seperti yang petikan yang pertama, di mana nama penulis menjadi fokus. Sekarang, ayat ini merupakan fokus kepada info. Dan untuk APA edisi ke-7, kita dapat lihat bahawa penulis tersebut mempunyai 3 orang, di mana APA edisi ke-7 menghaskan bahawa nama penulis perlu digantikan kepada et al sekiranya nama penulis melebihi daripada 2 orang. Dan pembetulan yang sebetulnya ialah Heviat, Mas, dan Ongena 2013 harus dibetulkan kepada Heviat et al 2013. Kita bergerak kepada petikan seterusnya. Saya akan membacakan petikan tersebut. Kajian yang dijalankan oleh Hasali et al 2012 mendapati bahawa media massa telah dinilai sebagai sumber informasi terbaik tentang promosi aktiviti kesihatan. Kita dapat lihat sekali lagi bahawa nama penulis didahulukan dahulu sebelum info ataupun fakta. Jadi kita boleh lihat, mulai situasi tersebut, kita dapat lihat ayat tersebut fokus kepada penulis sebelum info. Kemudian, kedua, kita dapat tahu juga bahawa penulis petikan tersebut ataupun sumber tersebut melebihi 2 kerana sitasi yang digunakan ialah et al ataupun Hasali et al yang menunjukkan Hasali dengan beberapa individu lagi merupakan penulis yang sama. Kita dapat lihat daripada et al. Yang keempat, kita ada dudukkan dalam text citation. Saya akan baca petikan. Media massa merupakan saluran teknologi yang digunakan untuk menyebarkan mesej dengan tujuan untuk menarik perhatian penonton yang ramai. Pendedahan mesej yang dibuat tersebut sekurang-kurangnya dapat memperolehi sokongan voter 2011. Kita dapat lihat sekali lagi bahawa info ataupun fakta didahulukan dahulu sebelum nama penulis. Jadi kita dapat memberi kesimpulan bahawa ayat tersebut merupakan fokus kepada info terlebih dahulu sebelum penulis. Dan yang terakhir, rujukan dalam teks yang kita ada contoh ialah saya akan membaca petikan tersebut. Berbeza dengan dapatan kajian oleh Osman dan Azharuddin 2015, poster pengiklan dan kempen yang memiliki elemen visual dan verbal dapat didapati mampu memberikan impak kepada emosi halayak sasaran. Kita dapat lihat sekali lagi bahawa nama penulis didahulukan dahulu sebelum info. Dan kita dapat lihat bahawa terdapat 2 penulis. Namun, kita tidak boleh menggunakan et al kerana menurut APA edisi ke-7, penggunaan et al hanya terhad kepada 2 penulis ke atas sahaja. Kita juga dapat memberi kesimpulan dan rujukan dalam teks bahawa sekiranya nama penulis ditekankan terlebih dahulu, maka ayat tersebut fokus kepada penulis. Dan sekiranya info ataupun fakta yang ditekankan terlebih dahulu menunjukkan bahawa ayat tersebut fokus kepada info. Itu sahaja untuk rujukan dalam teks. Seterusnya kita bergerak kepada peringkat seterusnya iaitu senarai rujukan. Senarai rujukan yang terdapat di dalam skrin sekarang ialah senarai rujukan bagi kepada jurnal. Jurnal mempunyai 5 elemen iaitu nama penulis, tajuk artikel, volume artikel, muka surat. Volume artikel, tajuk jurnal, dan muka surat. Kita dapat simpulkan bahawa dari pertama kita dapat nama penulis dan serta tahun penerbitan yang menunjukkan Abdullah 2002. Lepas tajuk artikel iaitu merancang kempen komunikasi berasaskan penilaian formatif. Selepas itu kita ada tajuk jurnal iaitu jurnal komunikasi, volume artikel 17, muka surat 43-56, 43 sehingga 56. Perkara yang paling penting ialah, perkara yang perlu ditekankan ialah muka surat, di mana muka surat merupakan halaman yang kita dapat ataupun sumber yang kita telah dapat daripada jurnal tersebut ialah halaman tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa halaman yang diperoleh ialah 43 halaman 43 sehingga halaman 56. Bukan kepada yang seterusnya, kita ada senarai rujukan bagi laman web artikel. Seperti yang tadi kita bergerak daripada nama penulis serta tahun penerbitan,
tajuk artikel, serta pautan laman web. Namun, di sini kita dapat lihat bahwa ada satu perkara yang di mana kita dapat lihat dalam kotak hijau tersebut ada perkataan retrieve from yang merupakan format APA edisi ke-6. Dalam APA edisi ke-7 yang kita gunakan pada zaman kini, kita tidak lagi menggunakan retrieve from, ataupun dalam bahasa Melayu ialah dimuat naik daripada ataupun dipetik daripada. Dan untuk pembetulannya, perkataan retrieve from akan dipadam daripada senarai rujukan. Dan yang paling penting ialah pautan laman web. Pautan laman web merupakan bukti kukuh yang bahawa penulis memperoleh sumber maklumat tersebut daripada sebuah sumber laman web yang menjadi bukti kukuh kepada penulisan tersebut. Maksudnya kita pergi kepada yang seterusnya ialah e-book ataupun buku elektronik. Seperti yang tadi kita dahulukan daripada nama penulis serta tahun penerbitan, tajuk artikel, tapi pada konteks ini kita menggunakan tajuk buku. Dan seterusnya, kita dapat lihat bahawa senarai rujukan tersebut menggunakan retrieve from yang merupakan APA edisi ke-6. Sekali lagi saya tekankan bahawa perkataan retrieve from tidak lagi digunakan dalam APA edisi ke-7. Dan terakhir sekali, kita ada pautan laman web e-book ataupun buku elektronik. Pautan laman web e-book ini menjadi bukti yang kukuh bahawa kita memperoleh sumber tersebut menggunakan laman web tersebut. Nah, jadi senarai rujukan yang lengkap perlulah mempunyai segala elemen ini untuk e-book. Sesuai kita bergerak kepada yang seterusnya, kita ada senarai rujukan yang biasa ataupun artikel. Namun, ini terkait kepada organisasi kerajaan. Kita dapat lihat, organisasi kerajaan yang terlibat ialah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika kita menggunakan rujukan daripada organisasi kerajaan, kita haruslah menggunakan nama organisasi kerajaan yang harus ditulis dalam nama penuh serta tahun penerbitan. Kita tidak boleh menggunakan singkatan ataupun akronim, misalnya KKM yang menunjukkan Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana itu merupakan organisasi kerajaan yang harus ditulis dalam bentuk penuh. Selepas itu kita ada tajuk artikel, kita ada pautan laman web. Namun dalam petikan ini kita dapat lihat retrieve from sekali lagi digunakan dan seperti yang saya kata tadi, retrieve from tidak lagi diperlukan. Bergerak kepada senarai rujukan yang seterusnya, kita ada satu lagi petikan senarai rujukan untuk jurnal. Kita dapat lihat bahawa terdapat banyak nama penulis. Namun, APA edisi ke-7 memperuntukkan 20 orang penulis untuk disenaraikan dalam senarai rujukan. Dan kita dapat lihat ada beberapa nama penulis di situ yang kurang daripada 20 orang. Maka, nama penulis tersebut harus ditulis. Lepas itu kita ada tajuk artikel, kita ada nama jurnal, kita ada volume serta isu, serta muka surat. Yang menjadi pemerhatian ialah muka surat yang merupakan aspek yang penting. Kita perlu ambil perhatian kerana segala maklumat yang kita ambil harus perhatikan muka suratnya dalam halaman jurnal tersebut. Dalam konteks ini kita dapat lihat petikan tersebut penulis mengambil maklumat daripada halaman 263 sehingga 278 halaman 278. Berakhir untuk senarai rujukan, kita bergerak kepada suntingan daripada teks. Yang pertama ialah parafrasa. Parafrasa merupakan tindakan mengubah sesuatu struktur ayat orang lain menjadi ayat sendiri. Pengubahan ayat tersebut menunjukkan penulis faham tentang sumber yang diperoleh. Namun, pengubahan tersebut tidak dianggap plagiarisme kerana penulis hendaklah sertakan rujukan sumber yang diperoleh seperti nama penulis. Secara ringkasnya, parafrasa merupakan satu tindakan mengubah ayat ataupun struktur ayat bagi sesuatu petikan. Jika kita lihat sesuatu petikan yang kita dapat daripada sumber tersebut, kita tidak boleh untuk menunjukkan kita faham petikan tersebut, kita boleh membuat ayat sendiri yang kita fahami serta maksudnya tidak tertukar ataupun maknanya tidak terubah. Itu adalah bagi parafrasa. Namun, parafrasa juga mempunyai risiko di mana ayat akan terubah. Yang maksudnya, dan perkara ini ada penyelesaian kerana penulisan akademik membenarkan petikan langsung ataupun direct quotation. Untuk contoh parafrasa, kita lihat dari petikan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya akan baca petikan. Wabak ini dikenali sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome ataupun SARS.
SARS adalah sejenis penyakit pernafasan akut yang teruk yang boleh mengakibatkan penyakit radang paru-paru ataupun atypical pneumonia. Kita dapat lihat itu merupakan petikan dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Namun, penulis mengambil tindakan untuk parafrasa petikan tersebut. Saya akan membaca petikan dari artikel tersebut. Ialah, SARS ialah sejenis penyakit pernafasan akut yang teruk dan boleh membawa kepada penyakit radang paru-paru juga pernah melanda negara ini. Kita boleh lihat bahawa maknanya tidak terubah ataupun maksudnya tidak terubah-ubah kerana parafrasa merupakan tindakan untuk mengubah sebetulnya ayat, bukan maksud ayat. Kedua, kita bergerak kepada petikan langsung ataupun direct quotation. Direct quotation ada dua peraturan, iaitu sekiranya petikan tersebut kurang 40 patah perkataan, petikan tersebut boleh ditulis dalam ayat teks. Sebagai contoh, Abu 2004 menyatakan bahawa selepas ayat tersebut kita menggunakan tanda baca tersebut dan masukkan petikan ataupun kenyataan ataupun percakapan tokoh tersebut yang kurang 40 patah perkataan. Sekiranya penulis ingin mengambil petikan yang melebihi 40 patah perkataan, maka petikan tersebut harus ditulis dalam terperangkat. Sebagai contoh, setiap manusia mempunyai otak yang memberi kelebihan kepada kita. Pernyataan ini bersesuaian dengan pandangan Abu 2004 yang menyatakan bahawa buka pandangan baharu dan masukkan tanda baca yang sepatutnya dan masukkan petikan tersebut. Tidak kira berapa patah perkataan, asalkan lebih 40 patah perkataan. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan masuk kepada kejelasan dalam penulisan bagi penulisan akademik. Kandungan dalam topik ini akan adanya penggunaan bahasa formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik iaitu koheren dan kohesif, dan juga langkah-langkah dalam penulisan. Okey, penggunaan bahasa formal. Bahasa formal dapat didefinisikan sebagai bahasa yang diterima dan digunakan secara rasmi sama ada melalui lisan atau penulisan. Dengan itu, bahasa formal dijadikan bahasa rasmi dunia akademik di seluruh dunia. Binaan ayat akan menjadi lebih jelas dan tepat, susunan idea menjadi sistematik, dan penggunaan bahasa formal ini bersifat baku dari aspek sebutan, sistem imbuhan, struktur ayat, serta pilihan perkataan. Ya. Seterusnya, ciri-ciri bahasa formal. Bahasa formal tidak menggunakan nama sendiri, tidak menggunakan bahasa selanga, dan juga tidak menggunakan ayat yang dipendekkan ataupun short form seperti YG, dan juga saya yaitu SY. Okay. Penulisan secara objektif bermaksud penulisan yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat yang tepat tanpa sebarang tambahan perkara yang tidak berkaitan. Bukti serta pembacaan yang diperolehi dapat membantu pencapaian penulisan secara objektif. Idea utama dijadikan sebagai teras utama dalam penulisan secara objektif. Seterusnya, penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas merupakan penulisan yang membolehkan pembaca untuk memahami maklumat yang disampaikan. Perkara yang harus dititikberatkan ialah topik perbincangan, huraian topik perbincangan, serta penutup topik perbincangan. Ketiga-tiga elemen merupakan asas untuk menjadi penulisan ayat yang jelas. Ciri-ciri penulisan yang jelas ialah satu, susunan dan organisasi idea yang kasar, memaklumkan pembaca perkara yang hendak disampaikan. Okey, kekal fokus kepada isi utama, menjadikan penulisan menarik, tulis untuk sasaran kepada pembaca, dan mengaitkan isi secara kohesi dengan idea utama. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk menghasilkan ayat yang jelas. Pertama,
mengelakkan penggunaan bahasa selangga, menggunakan istilah yang positif, mengelakkan penggunaan kata negatif secara berulang, mengelakkan penggunaan akronim atau singkatan, ejaan haruslah disemak, dan menggunakan ayat yang ringkas tetapi padat. Pengembangan ide secara logik. Penulisan akademik yang tersusun baik akan membuatkan pelajar mampu mengembangkan pernyataan tesis yang berkesan. Hujah utama ataupun central argument yang dikemukakan dalam bentuk pernyataan tesis sangatlah memainkan peranan yang sangat penting serta menjadi panduan kepada keseluruhan penulisan. Ia juga berkaitan dengan logik dalam penulisan akademik. Sekiranya keperluan tesis dipenuhi, maka penulisan akademik kita akan menjadi sangat berkualiti dan baik. Oleh itu, dari perenggan pengenalan ke perenggan isi sehinggalah ke perenggan kesimpulan ataupun penutup, perkaitan dan pertalian yakni logik pergerakan ide harusnya berkaitan dengan pernyataan tesis. Perkembangan ide secara logik dapat dikaitkan dengan artikel yang mana artikel tersebut mempunyai kesinambungan di antara perenggan isi sehingga ke perenggan perenggan pengenalan sehingga ke perenggan isi dan kemudiannya kepada perenggan kesimpulan. Perkembangan ide secara logik yaitu kohesi dan koheren. Seperti yang telah saya beritahu tadi, koheren merupakan kesatuan antara bahagian dengan satu bahagian. Penulisan koheren akan menjadikan ide disertai dengan huraian dalam urutan logik yang disokong dengan bukti serta contoh. Kohesi pula merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai dan unsur-unsur wacana yang digunakan. Ciri-ciri penulisan kohesif dan koheren. Terdapat kepelbagaian struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, penggunaan perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung yang bersesuaian, dan peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat dan betul. Mengekalkan kohesi dan koheren menggunakan akronim jika penggunaannya diperlukan. Sebagai rujukan pertama, istilah penuh yang disertai kata singkatan dalam kurungan haruslah digunakan dalam penulisan sebagai contoh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ataupun Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Penggunaan kata singkatan dibolehkan selepas istilah penuh telah dinyatakan pada awal-awal penulisan. Ini merupakan langkah-langkah penulisan. Pertama, menentukan topik, mengumpulkan bahan, menentukan hipotesis, melaksanakan kajian untuk mengumpul data, menentukan pendekatan ataupun metodologi, dan menyusun rancangan. Silap budu. Kimbet anjing. Oke, sabar. Ikramah kat pasalin ya. Saya mula balik. Oke, langkah satu. Seterusnya ialah langkah-langkah penulisan dalam penulisan akademik. Yang pertama, kita perlulah menentukan topik. Seterusnya mengumpulkan bahan, menentukan hipotesis, menyusun rancangan kajian, menentukan pendekatan ataupun metodologi, melaksanakan kajian untuk mengumpul data, menganalisis data, dan merumuskan hasil kajian. Itu saja untuk kejelasan. Terima kasih.